Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakutra galay nandre kanakap. Yang berbahagia para pengurusi majelis, Tuan Haji Sudin Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian Mersing, yang berbahagia Datuk Rohilan Pilih dan Presiden MIC, kita punya calon kita Saudara Revan Umar. Satu tepukan dulu untuk beliau. Datuk Razak, Naib Ketua UMNO bahagian Mersing, satu tepukan gemuruh juga untuk beliau. Tak ada masalah tuan-tuan, besok lusa kita boleh bagi. Bagi menang dulu. Menang ni InsyaAllah saudara Ustaz Nabil Fikri dan Datuk Nur Azmi, wakil daripada Badan Perhubungan Negeri Pahang, yang merupakan bapa angkat kita daripada Temerloh. Sahabat-sahabat saya yang datang bersama dengan saya pada malam ini, Jawatankuasa UMNO bahagian, pemuda bahagian, puteri bahagian, rakan-rakan Belda Tenggaruh 3 dan Tenggaruh 2 yang hadir pada malam ini, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Malam ini saudara, saya rasa gembira kerana baru hari ini saya nampak macam ada suasana pilihan raya. Banyak tempat-tempat lain saudara, kita terikat dengan SOP yang begitu ketat. Alhamdulillah semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah umumkan mulai 1 hari bulan 4 tidak ada lagi SOP yang mengarut ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Sektor ekonomi akan dibuka dengan seluas-luasnya. Anda suka tak suka? Inilah yang kita nanti-nantikan. Dan kita harap selepas ini tidak ada sekatan seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut. Lepas ini kita boleh pergi ke hulu kilir, betul-betul boleh pergi ke hulu kilir. Tak macam yang dulu, Perdana Menteri dulu tuan-tuan. Dia kata ambil vaksin pertama, vaksin kedua, boleh ke sana ke sini. Boleh pergi? Boleh. Tak boleh, semua habis basah tuan-tuan. Saudara, kita hari ini berhadapan dengan satu pilihan raya negeri. Buat kali pertamanya Johor kita adakan pilihan raya negeri. Kenapa perlu pilihan raya negeri? Ada yang kata kerana Menteri Besar tamat kuasa. Ini apa punya sekolah ni tuan-tuan? Dia tak sekolah. Kalau YB Datuk Seri Utama Hasni Mohamad, Yang Amat Berhormat, dia fikir pasal nak pegang jawatan Menteri Besar, dia boleh pegang sampai 2023 bulan 7. Betul tak? Dia beberapa bulan jadi Menteri Besar. Saudara, kursi dia pun belum panas lagi. Tetapi saudara nak buat macam mana? Tiba-tiba salah seorang daripada wakil rakyat yang menyokong kerajaan, bekas Menteri Besar Osman Sapian tuan-tuan, meninggal dunia. Bila meninggal dunia tuan-tuan, YB yang menyokong kerajaan ada 28 orang, yang menentang kerajaan ada 27 orang. Tapi daripada 28 orang ni, seorang daripadanya malang tak berbau, bekas Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau dah biasa duduk kursi Perdana Menteri, dah datang ke sidang Dewan Undangan lagi? Dia jarang datang.
Bila dia tak datang, termasuklah bila nak meluluskan benda yang paling penting dalam sesebuah kerajaan, iaitu meluluskan belanjawan 2022. Pada ketika itu tuan-tuan, bila mengundi proses pengundian 27 kerajaan, 27 pembangkang yang menetap. Nasib baik Johor ini saudara, ada seorang Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang sangat dihormati baik oleh kerajaan maupun pembangkang. Dan baginda tuanku dah pesan awal-awal, jangan sampai rakyat dia terseksa kerana belanjawan negeri Johor tidak diluluskan. Maka speaker mengambil keputusan menyokong untuk meluluskan belanjawan. Baru lulus, barulah kaki tangan JCS ataupun kaki tangan kerajaan negeri boleh dibayar gaji untuk tahun ini, tuan-tuan. Kalau tidak, apa jadi, tuan-tuan? Sesama, bukan kita saja-saja nak buat pilihan raya. Penting. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab speaker tu datang daripada parti mana? PAN. Dia datang daripada parti PAN. Amanah. Dia pembangkang. Kalau sekali dia undi Barisan Nasional, okey lagi. Tapi kalau lepas ni ada 5-6 pengundian, setiap kali mengundi, dia undi sokong PN. Agak-agak orang PAN cakap apa? Kau isilah korang UMNO, kau masuk UMNO ni bagus. Betul tak? Kedudukan dia pun akhirnya tak selamat. Betul tak? Jadi kita tak boleh memerintah negeri ini saudara dengan hanya mengharap belas kasihan daripada speaker. Sebab speaker pun kena jaga kedudukan dia sebagai wakil rakyat pembangkang. Ini kena jelas. InsyaAllah tuan-tuan, lepas ni masalah speaker tak ada lagi lah. Jangan terkejut. Kalau lepas ni speaker ni bukan politik pun. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bukan setakat masalah nak meluluskan rang undang-undang di Dewan Undangan Negeri. Malah bila pelabur-pelabur tuan-tuan menyedari bahawa kita hanya mempunyai satu lebihan kursi berbanding dengan pembangkang, agak-agak tuan-tuan, orang yang nak bawa masuk berpuluh bilion di Bandar Maharani ni saudara, dia bawa tak duit masuk ke dalam negeri Johor ni? Dia akan berhati-hati. Orang yang nak buka kilang di negeri Johor ni tuan-tuan, dalam keadaan dulu bila kita kalah, bila BN kalah pada tahun 2018, kita ada high speed rail, betul-betul? Dah ready nak jalan, betul tak? Tiba-tiba dapat dekat geng-geng Muhyiddin dengan Mahathir saudara, habis dibakar. Cuba tuan-tuan bayangkan saudara, dibatalkan benda yang cukup penting yang boleh membantu bukan setakat negeri Johor, boleh membantu pertumbuhan ekonomi negara. ECRL dibatalkan. Projek-projek yang dulu macam North Border Highway dihentikan. Habis semua. Perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan terdahulu langsung tidak dihormati oleh kerajaan baru. Agak-agak tuan-tuan, walaupun Menteri Besar dah letak orang UMNO, orang yang ada pengalaman memerintah negara 61 tahun di negara ini saudara, daripada Barisan Nasional Menteri Besar baru, tetapi dia berkongsi kuasa dengan Bersatu, dia berkongsi kuasa dengan orang yang dulu membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dulu. Agak-agak tuan-tuan, ada tak pelabur-pelabur nak masuk pelabur dan tanda tangan kontrak baru dengan kerajaan yang hanya ada satu lebihan majoriti? Sudah pasti tuan-tuan, orang gila je yang akan masuk pelabur kat negeri Johor. Betul tak? Itu sebab suka tak suka kita kena mendapat mandat baru. Dan orang Johor secara berpeluang membetulkan kerajaan. Membetulkan, bukan setakat membetulkan kerajaan. Kalau tersilap pangkah 2018, inilah masa nak betulkan. Terutamanya orang Pelda yang dulu terdengar kata-kata Manselan Aliman. Ingat lagi Manselan Aliman? Oh, jangan kau lupa diri orang ni. Ini orang tak boleh kita lupa tuan-tuan.
Orang yang telah menghasut peneroga-peneroga Felda. Betul tak betul? Dijanjinya macam-macam nak hapuskan hutang. Ada dia hapuskan hutang? Ada? Tak ada tuan-tuan. Yelek coaching. Saudara, kita jangan lupa macam-macam janji. Bukan setakat janji tak ditunaikan. Bantuan-bantuan yang dulu Datuk Seri Najib bagi setiap tahun. Bantuan-bantuan yang Datuk Seri Najib bagi setiap tahun. Setiap kali Aidilfitri ada buat tangan untuk program-program Felda. Betul tak betul? Jangan lupa ada sabu hati yang besar sikit. 5,000. Ingat lagi? Bila datang Muhyiddin dengan Mahathir ni, ada ke tuan-tuan? Ada. Hilang sesak. Hilang. Hari ini Muhyiddin boleh datang ke Felda lagi. Dia kata dia lah yang telah menyelesaikan masalah hutang lapuk, hutang perut ke Felda. Apa perlu hutang dia? Tuan-tuan, memang betul sekarang ni hutang-hutang ni secara dah di-clear. Tetapi dia tak guna duit yang dia pinjam. Ketika kita berhadapan dengan darurat tuan-tuan, dia ambil kesempatan pinjam 300 bilion ringgit. Tapi satu sen haram pun daripada duit ini tuan-tuan tak digunakan untuk hapus ataupun basmi hutang-hutang lama tuan-tuan. Sebaliknya Felda terpaksa pinjam secara untuk clearkan hutang tuan-tuan. Dan itu dia kata dia tolong orang Felda. Macam ni dia manusia pun hidup lagi tuan-tuan. Tolong dikaji. Nasib baik kat Johor dia tak cakap abah sayang Johor. Sebab orang Johor lagi lebih tahu tuan-tuan, bahawa abah lebih sayang Singapura daripada sayang Johor. Betul tak betul? Itu sebab dia ubah, dia kata abah prihatin nasib Johor. Prihatin maknanya dia dah tak sayang lagi. Nanti Datuk Seri Najib sambut. Kalau abah dah tak sayang, Datuk Seri Najib sayang Johor. Mak dia pun orang Johor tu. Sekarang hari ini kita kena ingat, bila mereka memerintah tuan-tuan, segala benda yang mereka batalkan, termasuk ISPDL ini, sepatutnya boleh mendatangkan kebaikan pada negeri Johor. Kita tengok hari ini bila dia nak bertanding balik, dia kata kalau kita menang, kita akan sokong untuk hidupkan balik high speed rail. Dia cakap dia nak sokong je tuan-tuan, bukan dia nak buat. Betul tak? Sebab dia tahu BN akan menang, BN akan buat. Bukan nak sokong tu punya masalah. Sesalah, tapi saya nak beritahu, betul kita boleh buat balik high speed rail. Tetapi segala akibat daripada silap memangkas 2018, lebih kurang 25% orang Melayu silap pangkah Pakatan Harapan. Orang Tionghoa juga ada juga, ramai juga yang telah silap pangkah. 97% pangkah Pakatan Harapan. Orang India pun ada juga silap pangkah tuan-tuan. Akibatnya saudara, kita terpaksa membayar 320 juta kepada Singapura tuan-tuan. 320 juta tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, duit RM100 pun kalau disusut 448 kilometer tuan-tuan. Dalam kilometer lagi senang. 448 kilometer. Saudara, 320 juta ringgit. Kalau susul duit tu 448 kilometer baru habis. Tuan-tuan, itu tak apa, itu sikit. Tetapi apa sebab kita dulu Datuk Seri Najib tuan-tuan buat high speed rail? Tujuan dia saudara ialah untuk menarik orang yang pergi ke Singapura. Malaysia ni besar betul? Betul. Berbanding dengan Singapura, kita lagi besar betul tak? Betul. Tapi saya nak tanya, pelancong ni mana lagi banyak tuan-tuan? Di Singapura ke di Malaysia? Singapura.
Sebab apa pelancong ramai di Singapura? Sebab tuan-tuan, Singapura bukan hanya destinasi pelancongan. Singapura adalah destinasi perniagaan. Dari segi jumlah kontainer, pelabuhan dia nombor 2, nombor 3 terbanyak kontainer di dunia, tuan-tuan. Jadi orang pergi ke Singapura bukan pergi melancong. Orang pergi ke sana untuk berdagang, berniaga, meeting. Jadi orang berniaga di sana, otak dia fikir apa? Kita nak kena kurangkan kos perniagaan kita supaya kita boleh naikkan keuntungan syarikat kita. Betul tak betul? Apa yang Datuk Seri Najib fikir ni sekarang? Dia fikir jauh, dia fikir panjang, long term. Kalau orang pergi ke Singapura nak meeting, dia landing kat Changi Airport, dia tidur di Singapura. Hotel di Singapura ni tuan-tuan 3 kali ganda daripada di Kuala Lumpur. Betul? Betul. Makan di Singapura takkanlah landing kat Changi Airport makan kat Kuala Lumpur. Betul tak? Betul. Kena makan kat Singapura. Singapura ni makan 3 kali ganda lebih mahal daripada makan di Johor. Betul? Betul. Lepas tu tuan-tuan, kalau dah pergi meeting kat sana, makan kat sana, nak balik kena bawa buah tangan. Kena bawa hadiah untuk anak isteri, betul tak? Dia shopping kat sana 3 kali ganda lebih mahal daripada di Malaysia, kecuali barang-barang elektronik macam telefon dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mana lebih untung untuk golongan peniaga, landing di Singapura ke landing di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur. Memanglah bagus landing di Kuala Lumpur, tapi Kuala Lumpur tuan-tuan nak pergi Johor Bahru 4 jam. Itu sebab kita buat high speed rail, kereta api laju. Dengan naik kereta api laju ni tuan-tuan, bangun katalah kita bangun subuh pukul 7 kita pergi ke Singapura. Atau pukul 8 pun tak apa tuan-tuan. Pukul 8 pergi ke Singapura, 9.30, 1 jam setengah je dah sampai Singapura. Sampai Singapura pergi meeting, pukul 10 start, pukul 5 habis meeting. Nak shopping kat sana pun boleh, tapi dekat Kuala Lumpur lebih murah, betul tak? Pada ketika Datuk Seri Najib buat ni sekarang, Kuala Lumpur ialah nombor 4 dalam dunia destinasi pelancongan paling popular. Kita lebih popular daripada Perancis, tuan-tuan. Dengan France ni, saudara, kita lagi popular. Itu belum lagi pelancong Singapura ni kita tarik suruh landing kat KLIA. Lepas dia sampai Kuala Lumpur, check in hotel, balik, malam dia makan. Dia boleh pergi kat Jalan Alor kat Kuala Lumpur tu, dia boleh pergi kat Petaling Street. Saudara, apa kesannya kalau dia nak pergi beli barang untuk anak-anak dia? Dia boleh pergi ke Mid Valley, dia boleh pergi ke Fahrenheit, dia boleh pergi ke Pavilion, pusat membeli belah di Kuala Lumpur. Kesannya apa tuan-tuan? Kita kena banyakkan hotel kat negara kita, betul tak betul? Bila kita banyakkan hotel, tanah orang-orang kita dapat dijual dengan harga yang tinggi. Kontraktor dapat peluang untuk manage lebih banyak hotel. Kita punya restoran akan tumbuh macam tenawan, betul tak? Ada orang yang buat kerja-kerja kelas F, buat renovation semua dapat job. Sesama kita wujudkan peluang pekerjaan, hotel dah siap, nak kena beli barang-barang dapur. Orang yang supply cooking utensils, dapur, orang yang supply katil, tilam, perabot, semua boleh cari makan. Betul tak betul, tuan-tuan? Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan, bila kita silap memangkah, habis peluang ini sesaudara, lari, terus meninggalkan kita. Bila Mahathir letak jawatan, naik pula si tompok ni, tuan-tuan. Dia kira sesaudara, dia kata ada bahagian dia ni kan, maka dia kata okey, kita sambung balik, kita buat balik high speed rail, tapi dengan syarat kereta api ni daripada Singapura sampai KLIA high speed rail, daripada KLIA sampai ke Kuala Lumpur low speed rail. Betul faham? High speed rail ni maknanya kereta api laju.
paling kurang tuan-tuan 380 km sejam. Teknologi sekarang 600 km sejam pun ada. Tapi mangkuk bernama si Tompo ni, sebab kawan dia YTL dulu yang buat daripada KLIA ECRL ke Kuala Lumpur, maka dia paksa tuan-tuan kerajaan Singapura untuk setuju high speed rail ni yang Dato' Seri Najib nak buat 1 jam setengah sampai ni, dia jadi high slow speed rail. Sekejap laju, sekejap slow. Daripada sini pergi KLIA slow, KLIA pergi Singapura laju. Agak-agak tuan-tuan lah, ada tak orang gila kat Singapura ni nak setuju dengan syarat Muhyiddin Yassin? Ada tak ada? Tak ada. Hari ini bila terdesak nakkan kemenangan di negeri Johor, dia buat janji lagi sekali, kita akan sokong pelaksanaan high speed rail. Ada ke orang Pemda Terengganu ni nak percaya lagi dengan si Tumpuk ni tuan-tuan? Sudahlah. Cukuplah tuan-tuan. Sama juga saudara, kita tengok bandar-bandar yang terbesar saudara di pantai barat. Kita tengok Ipoh, bandar besar betul lah, maju kan. Kita tengok Georgetown, kita tengok Pulau Pinang, bandar besar, maju kan. Kita tengok mana lagi, Kuala Lumpur, Seremban, Johor Bahru, Melaka. Pantai barat ni tuan-tuan, bandar-bandar dia berkembang yang besar. Betul lah. Sebab apa? Tuan-tuan? Sebab mereka dihubungi dengan lebuh raya utara selatan. Itu sebabnya saudara, bila Dato' Seri Najib menjadi Perdana Menteri, antara cita-cita dia nak menyelesaikan masalah rakan-rakan kita di Sabah Sarawak. Dia buat satu highway daripada Sabah sampai ke Sarawak, satu tol pun tak ada tuan-tuan. Ingat lagi, apa nama dia? Pan Borneo Highway. Tapi malangnya tuan-tuan, malang tak berbau saudara. Bila kita kalah 2018, Pan Borneo terhenti sekejap. Sekarang baru nak start balik. Saudara, kita juga buat benda yang sama, nak hidupkan Kota Baru. Sebab Kota Baru daripada dulu sampai sekarang macam tu je rupa dia, betul tak? Kita nak bangunkan Kota Baru, macam mana Ipoh dibangunkan. Kita nak bangunkan Kuala Terengganu, macam mana Johor Bahru bangun tuan-tuan. Kita nak bangunkan Kuantan, macam mana Pulau Pinang maju tuan-tuan. Apa kita buat tuan-tuan? Kita lakukan apa yang dipanggil sebagai ECRL. ECRL tuan-tuan, ini sebahagian daripada perancangan negara China dalam dia punya sistem One Belt One Road. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila berjaya je buat benda ni, kita tak payah beratur sampai berbelas jam nak balik negeri Kelantan. 4 jam je orang naik kereta api boleh sampai Kelantan. Barang-barang kargo saudara boleh sampai Kuala Lumpur, sampai Port Klang 4 jam. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau tak diganggu ECRL ini saudara, 1.5% GDP akan meningkat hanya dengan pelaksanaan ECRL. Belum lagi kira yang high speed rail ni pergi ke Singapura. Apa kesan dia pada ekonomi? Kalau dulu orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, dia orang merungut, anak besar dia semua tinggalkan kampung. Sebab apa? Tak ada peluang pekerjaan. Mak bapak ni dia penat hantar anak pergi universiti, betul tak? Takkan anak dah keluar dari ijazah jadi tukang kebun, betul tak? Takkan anak dah keluar dari ijazah jadi kerangi. Mestilah kerja yang berbaloi dengan dia punya ijazah. Maka tuan-tuan, ini yang Dato' Seri Najib buat. Bila kita buat ECRL ni saudara, peluang pekerjaan para engineer tak payah pergi Kuala Lumpur, boleh kerja di tempat masing-masing, betul tak? Nak buat lebuh raya ni saudara, dan nak buat ECRL ni mesti ada pakai accountant juga, mesti ada pakai engineer, mesti ada pakai quantity surveyor. Banyak peluang pekerjaan. Dan bila bandar-bandar kecil ni tuan-tuan,
Orang kalau dulu orang negeri China datang nak melancong di negara kita ni tuan-tuan, mana negeri yang dia pergi? Pertama, Pulau Pinang. Kedua, Johor Bahru. Ketiga, ni Sabah, pulau-pulau ni semua dia pergi. Berapa ramai yang pergi Kota Batu? Ada? Berapa ramai yang pergi ke Kuala Terengganu? Ada? Tak ada. Berapa ramai yang pergi ke Kuantan? Lagi-lagi tak ada tuan-tuan. Itu sebabnya penting kita buat isyarat. Lepas ni tuan-tuan, bila pelancong daripada China nak datang ke Kuala Lumpur, dia singgah satu malam tidur di Kota Baru. Bila dia balik ni tuan-tuan, dia tak beli gasing ke, wang gulai ke, dia mesti beli buat tangan ke, tuan-tuan. Maka industri kerap tangan laku. Bandar Kota Baru akan menjadi lebih besar. Sampai kat Terengganu, dia mesti singgah beli batik, betul tak betul? Ini tuan-tuan, orang yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Yang dia fikir kalau ICRL ini berjaya, nama Najib Razak akan naik. Itu yang dia takut. Itu sebab dia datang kat kedai hitam baru-baru ni. Balik-balik kata Najib. 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 Dan sampai ke tahap tuan-tuan, dia kata Najib ni rompak wang negara. Sampai majlis perkahwinan anak dia, bunganya nilai dia 3 bilion tuan-tuan. Orang Pemda pun pandai kira tuan-tuan sekarang ni. Semenjak tu menjak ni. Betul tak? 3 bilion ni saya nak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok KLCC tak? KLCC ni, kos nak bina KLCC ni, asal dia 2.5 bilion. Sebelum seorang Perdana Menteri yang bernama Mahathir melakukan kebodohan di tahap maksimum dengan meminjam duit daripada Jepun dengan menggunakan mata wang yen. Apa kesannya? Pinjam dengan mata wang yen, bila yen mengukuh dan berbanding dengan ringgit Malaysia, tuan-tuan, maka daripada nilai bangunan tu 2.5 bilion dah jadi 7.5 bilion. Ini belum campur interest lagi, tuan-tuan. Orang yang kata pandai sangat ni, tuan-tuan, yang semua orang agung-agungkan. Orang memang agungkan dia sebab zaman ni jadi Perdana Menteri memang macam-macam dia buat. Sebab masa tu tak ada internet. Kalau masa tu ada internet, tuan-tuan, orang akan tahu memang betul dia buat banyak benda. Dia buat KLCC. Tetapi satu tu Korea buat, satu lagi Jepun buat. Ada keluar tak dulu? Ada. Orang tak tahu. Orang tahu tak hubungan Siti Asma dengan orang yang kontraktor yang buat? Semua orang tak tahu. Orang tahu tak mabel, tal semua sekali. Lepas tu perabot-perabot di dalam KLCC tu outright dibekalkan oleh Rizal Mahdi. Apa yang Marina dapat, apa yang Mozani dapat, orang tahu tak? Tak tahu sebab masa tu tak ada internet. Orang kata kita bangga kerana zaman Mahathir, tuan-tuan, kita ada Sepang Sekit Pemelawan, satu dunia tengok. Oh, bangga betul kita. Tengok-tengok TV. Ini kita lumba-lumba pusing-pusing kan, tuan-tuan kan? Ingat lagi? Formula 1, nama Malaysia berada di persada dunia. Semua syok, tuan-tuan. Yang korang tak tahu masa tu tak ada internet. Kalau internet ada, semua tahu siapa yang dapat projek tu. Siapa yang dilantik menjadi pengurusi Sepang Sekit Formula 1. Dan masa tu orang tak tahu setiap tahun kerajaan terpaksa belanjakan 300 juta ringgit hanya untuk top up subsidi tiket. Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak pernah beli tiket ni mahal mampus. 200 lebih. Zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan, dia kata, kenapa tiap-tiap tahun bayar 300 juta? Cuba try kita bagi MotoGP buat. Bila kita buat perlumbaan MotoGP ni, saudara, kawan-kawan kita mamak rempit, yang tak rempit, yang minat motosikal besar semua sekali, dia orang pergi tengok. Jualan tiket 80%. Kerajaan dah tak bayar subsidi. Jadi apa yang Datuk Seri Najib buat? Kita berhentikan apa ni Formula 1, kita ganti dengan MotoGP. Bagus
Bagus tak bagus? Kerajaan tak payah ambil duit membayar cukai untuk subsidi. Betul tak? Sebab sepang sekit Formula 1 yang bertukar menjadi MotoGP punya track sudah boleh self-sustain. Dia boleh tampung. Tapi bila ambil hak anak Mahathir ni, ngamuk tak ngamuk Mahathir tuan-tuan? Mengamuk tuan-tuan. Memang betul, orang kalau tak nampak sesama dia akan kata, oh Mahathir bagus buat sepang sekit Formula 1. Mahathir bagus bila satu negara blackout, dia atasi segera dengan memberikan. Ayah orang tak tahu, dulu tak ada internet. Sebab masa barang internet tak ada ni tuan-tuan, pada ketika itulah tuan-tuan dia berikan. Dia suruh lockdown, lockup. Dia lebih kurang satu tuan. Blackout dengan lockdown satu negara. Ini panggil orang satu je buat. Kan? Ingat lagi tak Kasri Ali Maruh pengusi TNB masa tu? Kenapa dia letak jawatan tuan-tuan? Dia bukan letak jawatan marah kerana 4 proleton Dr. Mahathir. Kasri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ini YTL Ananda Krishnan Tanjung Energy. Dia bukan hanya marah kepada Genting Sanyem Roni Mahathir kerana dapat projek membekalkan tenaga elektrik ke TNB. Dia bukan marah pasal tu. Dia marah sebab 4 syarikat ini membekalkan dana kuasa elektrik tuan-tuan, Independent Power Producer, bekalkan kepada TNB dengan harga 8 sen lebih mahal daripada apa yang TNB sendiri bekalkan. Itu yang dia marah. Dalam kos cas mahal 8 sen. Lepas tu tuan-tuan, dia dapat subsidi gas daripada Petronas. Tuan-tuan tahu kontrak yang mula-mula tu berapa tahun? 21 tahun tuan-tuan. Kalau anak tu baru lahir, anak dah sampai universiti tuan-tuan, kenyang betul. 21 tahun, tuan-tuan tahu tak berapa nilai subsidi gas? Gas dia dapat below market price untuk 21 tahun. 155,000 juta ringgit. 4 orang je kongsi 155 bilion. Kita pun dapat subsidi daripada kerajaan. Apa subsidi kita dapat? RON 95. Tahu? Petrol RON 95. Diesel diesel, LPG, gas tuan-tuan masak tu ada subsidi tu. Kita 32 juta ni tuan-tuan, kita kongsi untuk tahun 2014. Kalau 1 Disember 2014 kita tak tarik subsidi minyak tu, kos untuk subsidi RON 95, diesel dan LPG ni, kos dia sesalah, saya nak beritahu tuan-tuan, nilai dia berapa? Nilai dia 22.34 bilion saja. Itu pun Datuk Seri Najib terpaksa tarik. Sebab apa tarik? Sebab orang miskin B40, kebanyakan dia orang ni pakai motor kapcai. Orang kampung-kampung ni kan, banyak pakai motor kapcai. Betul tak betul? Pembohong semua dah ada kereta dah sekarang ni. Harga kelapa sawit pun RM1,200, RM1,300 dah. Betul tak? Kurang-kurang pun ada MyV. Betul tak? Betul? Ada lagi yang ada motor je yang tak ada MyV ni? Banyak yang ada kereta. Sekurang-kurangnya ada satu untuk waktu-waktu kecemasan. Sekarang kalau B40 ni tuan-tuan, dia bawa kereta. Kalau 2014 tu, mungkin kereta kancil lah. Kancil ni kalau isi minyak tangki penuh ni tuan-tuan, dengan syarat kena goyang-goyang sikit lah kancil tu kan, nak nampak sampai penuh ni, RM50 tuan-tuan. 2014 sekitar bulan Jun, 1 liter kita subsidi 68 sen. 1 liter 68 sen. Tangki penuh, lebih kurang dalam RM50 saja. 50-51. Katalah RM50. Kelas menengah M40, yang tu tadi saya sebut B40. Kelas menengah ni, kita apa dia pakai? Perdana bisik Toyota Camry 2.0. Tangki dia ni secara boleh isi minyak berapa tau? RM150 pada ketika itu, bulan Jun tahun 2014. Maknanya tuan-tuan, kalau 1 liter
kita subsidi 68 sen. Yang pakai kancil tu dapat 17 ringgit 40 sen. Yang pakai perdana basic dengan Camry tadi, subsidi yang kerajaan kena bayar kat dia 50 ringgit ataupun 50 ringgit lebih. Betul. Ada tak orang miskin yang betul-betul memerlukan kita bayar dia 17 ringgit 40 sen? Orang yang sederhana kaya kita bayar dia 3 kali ganda lebih banyak. Adil tak adil? Tak adil. Apatah lagi bila orang kaya datang dengan Mercedes-Benz, BMW, A-Class ni tuan-tuan, kereta tahun 2011 dan ke atas dan ke bawah yang lebih tua daripada 2011. Kereta besar 3000 cc, 2000 cc masih boleh pakai roda tipat. Maknanya lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak ni tuan-tuan. Kerajaan bagi subsidi lagi banyak pada orang kaya. Adil tak? Tak adil. Habis makcik-makcik yang motor pun tak ada, yang kayu bersikal ni, dapat apa? Dapat apa? Dapat tengok je lah. Dia naik motor ni, saya nak tanya dengan tuan-tuan, motor ni kalau tahun 2014 lah, habis buat boleh isi 1 liter, 2 liter, 3 liter lah. Betul tak? Motor siapa boleh isi sampai 50 ringgit? Ada? Ada yang boleh isi 50 ringgit? Ada tuan-tuan, sebiji motor je yang boleh isi 50 ringgit. Dia panggil GS Adventure. Harley Davidson yang paling besar, Ultra pun tak boleh. Kita tahu lah, kita kaji benda ni. Saya duduk di Kementerian Kewangan tuan-tuan. Jadi, kalau kita nak bagi bantuan, kita nak bagi subsidi kepada rakyat, rakyat macam mana ya kita patut bantu? Yang kaya kita kena bantu lebih ke? Yang miskin kita kena bantu lebih? Mestilah bantu yang miskin. Itu sebab Datuk Seri Najib tarik subsidi roda tipat. Kita pulangkan kepada rakyat yang betul-betul memerlukan, the B40. Kita bagi bantuan, beri 2000 berapa kita start? 2012 kita start bagi 500, betul? Saya ingat lagi, ketika tu saya dengan Datuk Seri Najib di South Africa. Dia kata orang yang dapat 500 tu, kadang-kadang anak kita dia dah belajar tinggi tuan-tuan, nak bagi 5 keping tu pun payah. Kan? Jadi kadang-kadang mak yang, ya kadang-kadang anak ni pun tuan-tuan, kehidupan kat Kuala Lumpur tu pergi tuan-tuan. Walaupun ada degree, gaji starting 1,800, 2,000. Kadang-kadang untuk cover diri mereka sendiri pun tak lepas. Macam mana kalau pun bagi pada mak bapak, dia bagi 1 keping, 2 keping. Anak yang solehah sikit, dia bagi 3 keping. Betul tak? Jadi bila Datuk Seri Najib bagi 5 keping, Datuk Seri Najib kata, dia orang punya gembira. Dia peluk saya, dia kata. Jadi saya pun dah beragak. Dia kata, itu baru bagi sekali. Cuba kalau kita bagi lagi. Saya cakap mampu. Lambat lagi pilihan raya ni. Betul tuan-tuan. Dia tunggu sampai habis. Kita lihat bagaimana BRIM daripada 500 naik. Kita buat GST, kita tambah lagi BRIM GST dari 900. Kemudian last kali BRIM jadi 1,200. Alhamdulillah. Zaman Datuk Seri Najib, kita cakap kalau kita menang 2018 bagi BRIM daripada 1,200 akan naik kepada 2,000. Betul tak betul? Dapat tak kita tunaikan? Kita tak dapat tunaikan sebab rakyat lebih suka apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Walaupun janji ni belum tentu betul. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Terlalu banyak angin surga yang kita dengar. Apa angin surga dia? Tol lepas ni tak payah bayar. Gembira orang Tenggara tuan-tuan, tak payah bayar tol. Padahal pergi ke Singapura pun tak lagi tol. Gembira, tak payah bayar tol. Betul tak? PTN tak payah bayar. Dia macam tadi Ustaz cakap. Tak payah bayar. Mak ni tuan-tuan dah daripada dulu pakai dacing sesara. Tiba-tiba bila dijanjikan tak payah, anak tak payah bayar PTN, cukup gembira dia tuan-tuan. Sekarang kita bagi 53 bilion pinjaman
PGBTN? Tak nak bayar boleh. Siapa kata wajib bayar? Tak wajib tuan-tuan. Tak nak bayar boleh. Dengan syarat bangun pagi, pergi kuliah, buat coursework, belajar rajin-rajin sebelum exam. Bila exam score dapat 3.5 and above, tak payah bayar balik. Betul tak? Tapi anak kita ni tuan-tuan tak nak belajar. Macam adik saya tak payah bayar. Adik siapa nama? Adik saya Muhammad Farid bin Mat Daris. Muhammad Farid bin Mat Daris. Anak Felda Tengaruh ni tuan-tuan. Tak payah bayar balik. Satu kepukan guru pada kakak dia. Saudara-saudara, ada kat sini. Satu kepukan guru pada beliau. Itu sebab dia pakai baju BN. Sebab apa tuan-tuan? Dia bukan sebahagian daripada golongan yang menyertai ada mati, yang telah menghasut mahasiswa. Kalau tak nak bayar pinjaman PTPTN, jom kita pasang kemah dekat dataran mereka. Betul. Dia tak nak ambil peluang. Boleh dapat free pinjaman PTPTN, tak payah bayar balik, tapi kena belajar, kena skor. Dia tak nak skor, dia ingat ambil jalan pintas, pergi ke dataran mereka, berhimpun kat sana, tidur kat sana, buat tuntutan, bebaskan Anwar. Kalau Anwar bebas, kita tak payah balik pinjaman, tak payah bayar balik pinjaman PTPTN. Anwar dah bebas belum ni? Dah. Kena bayar lagi tak? Dia tak payah bayar. Betul tak? Betul. Sebab dia menggunakan akal dia yang rasional. Tuan-tuan, ini masalah kita. Semua yang dijanji oleh Pakatan Harapan ada 60 tuan-tuan. 60 janji ni. Masih ingat lagi janji bakal Menteri Besar kita yang baru daripada Sempang Renggam? Ingat lagi tuan-tuan? Yang tu kau kasih tuan-tuan daripada putih beritam tu. Secara dia kata lepas ni, kalau datang ke Sempang Renggam, balik kampung tak payah bayar. Betul. Kena bayar tak? Dia kata kalau siapa yang kena bayar lepas dia datang jumpa saya, klaim balik. Ingat lagi tuan-tuan? Yang itu pun dia tak bayar balik kita tuan-tuan. Baru-baru ni anak Brian turun kat tempat ni. Dia kata kalau kita memerintah negeri Johor ini, saya akan pastikan tidak ada lagi banjir dalam negeri Johor ni tuan-tuan. Banjir. Masya Allah, saudara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini lapisan ozon kita ni, dunia ni dah makin tipis. Sebab apa makin tipis tuan-tuan? Sebab saudara, sekarang ni penduduk dunia ni dah terlalu padat. 6 bilion lebih. Dah nak pergi 7 bilion. Itu yang puak-puak Illuminati ni saudara nak kurangkan penduduk. Nak jadikan sampai 500 juta orang saja. Supaya karbon yang dibebaskan, baik daripada pernafasan tuan-tuan, karbon dioksida, begitu juga dengan kenderaan-kenderaan, tak banyak. Dan bila penduduk tak banyak, tak payahlah nak buat lebih banyak rumah, tebang pokok yang menghasilkan oksigen. Itu tujuan dia tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara. Disebabkan pemanasan global hari ini saudara, kutub utara pun kadang-kadang lebih panas daripada Malaysia ni. Tuan-tuan tahu tak kutub utara? Tempat yang paling sejuk dalam dunia ni tuan-tuan. Dia punya kepanasan kadang-kadang 38 degree Celsius, kadang-kadang 40. Kita kat Malaysia pun kadang-kadang 28 lagi. Kalau musim hujan lagilah. Jadi bila iceberg ni cair tuan-tuan, bila kena matahari dia jadi uap. Betul tak? Itu yang hujan saudara tak macam dulu. Di Malaysia ni tuan-tuan, hujan untuk 3 bulan, hujan yang dikumpulkan 3 bulan. Sekarang ni di Malaysia ni dah pernah 3 hari hujan lebih banyak daripada 3 bulan. Di Malaysia ni pula dah pernah 3 hari hujan sama banyak dengan 6 bulan punya hujan yang dikumpulkan. Di Malaysia juga tuan-tuan, bukan setakat 6 bulan, 3 hari hujan dah sama banyak dengan 1 tahun hujan turun tuan-tuan. Jadi saya nak tanya dengan Dr. Mazli ni, betul lah dia doktor tuan-tuan, tapi doktor belum tentu dia cerdik tuan-tuan. Belum tentu dia cerdik.
Buat dah tambatan banjir macam mana sekalipun, ini kerja Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa boleh kita lawan dengan kehendak Allah Ta'ala ni tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh. Taburan hujan 3 hari lebih banyak daripada 1 tahun. Bolehlah dalam mana tuan-tuan? Itu sebab sekarang bila hujan saya risau. Depan kedai saya ni tuan-tuan, cepat betul naik hujan. Kereta saya yang 12.5 lalu sampai sekarang tak habis repair ni. Tenggelam aja. Kereta tuan-tuan kat Kedah ni mungkin selamat sikit, tinggi sikit kat sini. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, kita bila nak dengar apa ni janji, kita kena dengar betul-betul. Tak perlu mengaji tinggi tuan-tuan. Tetapi kalau kita teliti janji ni, kita sendiri boleh bayang sama ada janji itu masuk akal ataupun tak masuk akal. Kalau janji lama pun dia tak boleh nak tunaikan, bagaimana mungkin janji baru dia nak bagi kita? Betul tak betul? Allah tuan-tuan, sekarang dia buat janji, dia kata mula Senin ni berjanji. Dia kata kalau kita menang di Negeri Johor ni air percuma. Tuan-tuan, air free yang dia bagi kecil kita 2018 pun tak ada lagi tuan-tuan. Air apa yang dia nak bagi percuma? Datangnya mula-mula dia kata nak bagi percuma dia tuan-tuan. Datang pula Muhyiddin sesaudara. Muhyiddin tuan-tuan realistik sikit. Kita ucap terima kasih lah dia sebab dia tipu sikit. Dia tak tipu banyak macam Bahlul bernama Azmin Ali ni. Yang sampai sekarang ni kabur je, tak apa nak nampak. Tuan-tuan tahulah, saya lah orang yang bawa video dia ni untuk dibawa kepada pakar forensik, baik di Jakarta maupun di Birmingham, United Kingdom. Saya dengan Datuk Seri Ali Muhammad, kita orang pergi cek, memang sah. Memang itu gambar dia dengan Haziq dalam video tu tuan-tuan. Tak boleh dinafikan. 100% memang dia. Tapi nak buat macam mana IGP kita tu lantikan Tun Mahathir. Betul tak? Kita tengok dulu pun dia punya peguam negara pun lantikan Tun Mahathir. Siapa dia? Tommy Thomas. Tommy Thomas ni tuan-tuan bukan setakat lantikan Tun Mahathir. Dia dulu peguam Sing Sing, Ketua Komisi Raya. Dia juga peguam kepada Lim Guan Eng. Macam mana kita nak dapat keadilan bila dia jadi peguam negara? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa sebenarnya cerita air percuma ni? Mula-mula nak bagi air percuma, lepas tu limitkan pula 20 meter padu. Jadi orang Johor jangan sampai kena tipu macam orang Selangor. Orang Selangor tuan-tuan, mereka janji macam-macam, tapi bila dah memerintah tuan-tuan, dia pilih janji yang paling murah, yang tu dia buat tu. Janji yang paling murah sekali tuan-tuan ialah bagi 20 meter padu. Harga dekat Selangor nilai dia RM11.40. Penggal pertama, dia orang betul bagi air percuma. Sebab apa? Sebab dia orang berjanji nak bagi air percuma. Tapi bila dia janji pada tuan-tuan nak bagi air percuma, dia kena bayar tak dekat syarikat yang telah memproses air yang kotor ni, dia rawat. Nak dapat air yang telah terawat, air yang bersih, yang buka pipe bersih je keluar. Bukan kat negeri Kelantan ni tuan-tuan. Kat Kelantan ni buka pipe boleh dapat TAS. Tapi kat Johor ni buka pipe dapat air bersih, betul tak? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, masuk penggal kedua saudara, janji ni diteruskan lagi lah. Dah tak diteruskan, di Selangor tak diteruskan lagi tuan-tuan. 20 meter padu ni kos dia murah, RM11.40 satu rumah. Dan bukan semua rumah dapat. Rumah yang ada pilih sendiri, yang pilih bukan macam flat-flat yang betul-betul miskin ni, dia tak bagi. Dia bagi orang yang ada rumah sebiji-sebiji, yang ada meter ni, yang meter sendiri. Tuan-tuan, kenapa penggal kedua dia tak bagi? Sebab dulu dia hanya berjanji nak bagi. Yang melaksanakannya, yang potong daripada bil air tuan-tuan RM11.40 ialah Syabas, syarikat bekalan air Selangor. Dah potong, sepatutnya kerajaan negeri bayarlah pada Syabas. Betul tak betul? Dia tak bayar. Dia tak bayar.
Tuan-tuan, bila dia tak bayar tuan-tuan, syabas, dah tak ada duit nak buat kerja rawat air macam mana? Last kali tuan-tuan, bukan setakat air free yang 20 meter padu tu dia tak bagi, disebabkan hutang terlalu banyak kerajaan negeri tak bayar kepada syabas. Akhirnya tuan-tuan, air terawat berkurangan, orang Selangor air pun tak ada tuan-tuan. Jadi kalau Johor nak ikut macam Selangor, percaya cakap Muhyiddin Yassin, Allahu Akbar. Saya tak boleh nak cakap apa lah. Saya akan bekalkan seorang RM1, pergi kat kedai runcit, beli racun tikus, telan lagi bagus. Berapa kali kita nak kena tipu ni tuan-tuan? Cukuplah. Janji lama dia tak boleh tunaikan. Janji baru dia bagi. Dia kata kita kerajaan negeri Johor. Dia cakap di negeri Johor semuanya bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, takkan ambil rasuah, tidak akan melakukan salah laku, akan jaga tingkah laku. Amboi, baiknya tuan-tuan. Sesaudara, saya cabar Muhyiddin sebab dia mengurat bini orang. Mengurat bini orang, dia mengurat siapa tuan-tuan? Isteri kepada seorang hakim bernama Stanley Clement Augustine. Stanley Clement Augustine ni tuan-tuan, dia telah buat akuan bersumpah, mengaku dia bercerai dengan isteri dia, puncanya Muhyiddin. Muhyiddin kacau rumah tangga dia, lakukan hubungan sulit dengan isteri dia. Tiap bulan bayar 20. Ini masih dia mulia laki kah? Oi kah? Ini cinta awal dan akhir kah? Dia dah bercinta berpuluh tahun. Lebih. Dah lebih 30 tahun. Lama. Dan nyonya ni boleh tahan juga tuan. Kadang-kadang kalau tidak takkanlah mulia melekat begitu lama. Pernah juga dia cuba nak nyah nyonya ni getak sikit 5 juta tuan-tuan, bukan saya cakap. Suami pada Stanley cakap 5 juta boleh bayar. Saya nak beritahu tuan-tuan, mengikut undang-undang Malaysia ni, mengurat isteri orang dalam keadaan kita tahu dia ni isteri orang, ajak dia pergi ke bilik ni tuan-tuan, buat betul lah, ialah satu kesalahan jenayah. Ianya satu kesalahan jenayah. Dan jangan lupa tuan-tuan, bersatu ni hari ni ada 32 kursi, betul tak? Pilihan raya lepas dia menang berapa kursi? Dia menang 13 tuan-tuan. Daripada 13 orang ni, 6 orang dia yang sokong dia jadi Perdana Menteri. Itu pun seorang lagi bekas usaha politik dia, Syarudin, lari. Tinggal 5 orang. Tapi macam mana dia ada 32 orang? Sebab dia menawarkan scheme of things. Scheme of things ni tuan-tuan, ialah merasuah. Bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi jawatan GLC. Rasuah salah tak salah tuan-tuan? Salah. Saudara, kalau saya pergi dalam negeri depan ni, dah confirm ini akan jadi kluster mahkamah. Betul tak? Dia duduk kata kita punya bos kluster mahkamah. Betul tak? Saya nak beritahu dia tuan-tuan, yang dia janji ni, kata kita bariskan orang yang bersih, tak ada salah guna kuasa, bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, tak lakukan sebarang salah laku. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, kes dia dengan bini orang, kes dia merasuah, kes Azmin Ali yang terang lagi bersuluh, memang Azmin Ali ni dah dilawar di mahkamah belum? Belum. Kenapa tiba-tiba Zebir Jayakumar tuan-tuan beria nak menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri? Sebab dia sudah didapati kantoi. Kroni dia pun ditangkap dengan duit di dalam akaun, duit di tangan, berjuta ringgit. Betul tak? Dan nak kena dakwa di bawah SPRM. Masih jalan biasa.
Tetapi nak menyelamatkan diri, dia terima tawaran Muhyiddin, dia lompat daripada PR. Yang tuan-tuan ingat ni program Siri ni tuan-tuan. Ingat lagi? Wakil rakyat DAP. Betul tak? Wakil rakyat DAP tuan-tuan, keluar DAP. Dia roboh lama daripada Indonesia. Nak menyelamatkan diri, keluar DAP, masuk Bersatu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM. Saya pun kadang-kadang confused. Bila masa pula Bersatu ni, Parti Pribumi, Yong pun boleh masuk Bersatu. Tuan-tuan, zaman Muhyiddin ini sengsara, kita lihat semua yang melakukan salah laku lompat pergi ke Bersatu, dia jadi lembu suci. Bersih, bersih, sebersih-bersihnya, betul tak? Dia jadi macam puluhan tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, macam mana kita nak percaya dia ni nak mengenalkan orang yang bersih. Dato' Zahid, bila Dato' Zahid dituduh oleh Muhyiddin, kononnya Dato' Zahid datang, bawa file berbodong-bodong, minta supaya dia lepaskan. Pertama sekali saya nak beritahu dengan tuan-tuan, BN ada 42 kursi, Bersatu ada 32 kursi. Siapa patut jadi Perdana Menteri? Patut BN ada jadi Perdana Menteri, betul tak? Kalau dah BN lagi ramai, kalau kita dah setuju angkat Muhyiddin, kita maafkan dia, kita ampunkan dia, pengkhianatan dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Kalau Dato' Zahid nak suruh lepaskan diri dia, dia akan cakap sebelum dia bagi jawatan Perdana Menteri itu ke, atau dia bagi dulu jawatan Perdana Menteri, tunggu Muhyiddin sembelih dia, baru dia minta supaya lepaskan kes dia. Mestilah dia akan cakap sebelum, betul tak betul? Sebelum aku bagi ke jawatan Perdana Menteri ni, tuan janji dengan aku, kau kena lepaskan aku, kena lepaskan Dato' Najib, kena lepaskan pemimpin-pemimpin UMNO yang dilakukan penlawan terpilih. Itulah yang sepatutnya, betul-betul. Masuk akal lah Dato' Zahid 2-3 hari lepas mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, bawa file. Tuan-tuan, kalaupun nak minta lepaskan kes, perlu bawa file ke? Ingat Dato' Zahid ni office boy ke? Peguam ke bawa file? Dia hanya orang kena duduk. Dia tak pegang file ni tuan-tuan, nak bawa file apa? Tuan-tuan, bila Dato' Zahid bersetuju untuk bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, menafikan benda ni, tuan-tuan tengok apa yang Muhyiddin cakap. Dia kata secara, saya tak pernah berbohong, itu sebab saya tidak perlu bersumpah. Orang biasa dengar berani kerana benar. Ini dia kerana dia benar, dia tak pernah berbohong. Tuan-tuan, tak payah nak sumpah dia. Tapi bila dia cakap tu, orang yang nak bertanding semua wajib untuk bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Boleh pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nampak tak kebingungan Muhyiddin ni tuan-tuan? Nampak tak nampak? Sesama kita cabar dia sumpah, dia tak berani. Saya cabar Azmin sumpah, tak berani. Bila baru ni Azmin cabar Dato' Najib berdebat, saya cakap sebelum nak berdebat isu Kedah, saya cabar dia berdebat dengan saya dulu. Kita debat isu video. Berani tak dia? Kita debat dulu isu video ni tuan-tuan. Sebab video ni saudara terang lagi bersuluh. Sebelum masuk bilik ni saudara, ada CCTV. CCTV itu merakam Azmin Ali masuk hotel 4 Point Salakan ni, masuk bilik tersebut. Lepas tu diikuti Haziq pakai hoodie, baju belang-belang, masuk bilik tersebut. Berlakunya perlawanan elephant selama 45 minit. Selepas 45 minit tuan-tuan, dia blok. Itu satu video. Belum hebat lagi tuan-tuan. Yang datang masuk kemudian ni Haziq, rupanya ada dendam kesumat dengan Azmin Ali. Dia bawa satu power bank tuan-tuan. Power bank macam ni lah contoh. Macam ni, tebal sikit. Dia letak atas TV.
Atas letak atas sini. Haziq sendiri rakam apa yang dia buat pada Azmin, tuan-tuan. Dan rakaman ini saudara telah diberikan kepada pihak polis. Pihak polis beritahu dengan saya sebab saya yang membuat laporan polis. So polis menjawab dia sudah selesaikan kesakan dan sudah dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara yang tak nak tahu, tuan-tuan. Itu sebab bila kita cabar dia nak berdebat, dia tak akan sambut. Dia tak akan sambut, tuan-tuan. Saudara, parti mereka ni tak pernah mengenali laki orang ke, bini orang ke, dia tak boleh nak beza. Jantan ke, betina ke, dia tak boleh nak beza. Tuan-tuan, janji lama dengan janji baru pun dia tak boleh beza. Jadi kalau ada lagi orang bagi undi pada Parti Tingkatan Nasional ni, tuan-tuan, itulah, datanglah lepas ni jumpa saya bagi seorang RM1. Tak banyak, kan? Kalau makan sikit, ratus tikus pun, insyaAllah tuan-tuan, jalan juga. Lebih baik pakai ratus tikus. Hari ini saudara, kita perlu kembalikan kemenangan kepada Barisan Nasional dengan semaksimum mungkin. Tak ada lagi ragu-ragu. Kita pernah ragu-ragu pada 2018. Kita termakan janji, akhirnya kita dikencing oleh mereka. Betul tak betul? Kita ingat kita boleh dapat janji. Rupa-rupanya bukan setakat janji tak ditunaikan. Yang dia tunai satu janji, hapus GST. Akibat hapus GST ni, tuan-tuan, difference antara pendapatan hasil GST dengan SST dulu. Setiap tahun negara kehilangan 30 bilion. Bila 30 bilion hilang, tuan-tuan, apa yang dulu orang yang dipanggil perompak penyamun Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, apa yang dia bagi, bantuan awal persekolahan, bantuan BRIM dipotong, bantuan awal persekolahan dipotong, bantuan untuk nelayan dipotong, bantuan untuk pekebun kecil, pesawah padi, bantuan untuk peneroka perda, habis, tuan-tuan. Semua terkesan. Saudara, itu sebab kali ini kita kena betulkan apa yang telah dilakukan silap. Bukan oleh tuan-tuan, tetapi oleh orang-orang yang tak datang pada malam ni. Yang datang malam ni insya-Allah tak silap. Kalau ada pun, diam-diam jangan beritahu orang sebelah. Buat bodoh je, tuan-tuan. Mungkin ada juga yang terpengaruh dengan anak-anak itu gitu lah. Ini masanya kita betulkan. Saya pergi beberapa tempat. Saya dengar kata, ni calon Perikatan Nasional ni, tuan-tuan. Dia kata kita dah 2 kali dah pilih wakil rakyat. Bila time masuk waktu, dia tak boleh imamkan kita. Dia cakap macam, tuan-tuan kalau pergi kat kuih, memanglah YB Rebel ni boleh imamkan tuan-tuan. Kalau pergi masjid, saudara, memanglah dia tak boleh imamkan tuan-tuan. Tapi sekarang ni tuan-tuan nak pilih imam, kita nak pilih wakil rakyat. Kita nak pilih wakil rakyat. Kita nak beritahu dengan ni calon daripada Perikatan Nasional. Jangan main sentimen agama dengan bodoh macam ni. Betul. Kita nak pilih wakil rakyat. Ada yang kata kita nak wakil rakyat Melayu kat sini sebab kita kawasan ni, tuan-tuan, kawasan Melayu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita dah duduk dengan orang India ni dalam negara ni berapa puluh tahun? Berpuluh tahun, betul tak? 61 tahun zaman pemerintahan Barisan Nasional yang memerdekakan negara ni bukan hanya Tunku Abdul Rahman, bersama dengan Tun Selamatkan, bersama dengan Tun Tan Cheng Lock, betul tak? MCA terlibat, MRC terlibat, UMNO terlibat, baru negara ni boleh merdeka. Selama hari ini kita berkongsi kuasa. Kalau nak pilih satu kawasan di negeri Johor ni, kawasan India, ada? Tak ada. Jadi disebabkan tak ada kawasan India, tak payah bagi orang India. Boleh? Tak boleh lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kita bertanding berapa kursi? 37 kursi. Berapa kursi kita bagi MIC ni, tuan-tuan? 4 kursi je. Lebih kurang 10% daripada apa yang kita dapat. Setiap 10 orang wakil rakyat kita, 1 je orang India. Okey. Itu pun kita tak boleh bagi ke, tuan-tuan?
Ada yang kata, aku kalau wakil rakyat Melayu tak dapat, aku tak nak pergi keluar mudik. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan kita ini satu je. Saudara, katalah ada di Pedas Tengaruh ni sepasang suami isteri yang termakan dengan kawan kita daripada Perikatan Nasional. Dia tak pergi pangkah Perikatan Nasional. Orang UMNO ni dah sering, tuan-tuan, dia takkan pangkah PN, takkan pangkah PH, takkan pangkah Pejuang, takkan pangkah Muda. Tapi dia kata, tak tergamak aku nak turun pangkah lagi. Tiba-tiba tuan-tuan, Dewan Undangan Negeri Johor ni 28 kerajaan, 28 pembangkang. Tak. Tapi di Tengaruh ni tiba-tiba YB Rebel dikalah hanya satu undi. Tapi kawan kita yang sepatutnya turun undi pada 12 hari bulan ni, sebab termakan asutan daripada pembangkang ni tuan-tuan, hari mengundi itu dia pergi air papan. Dia pergi mana-mana. Lepas tu lalu dekat apa, istana Bristol, cantik istana ni kan. Tuan-tuan, disebabkan dua orang ni tak keluar mengundi, katakanlah YB Rebel ni kalah tuan-tuan, agak-agak dua orang ni menyesal tak sudah. Saudara, disebabkan dia dua orang tak keluar mengundi ni saudara, maka kita tak boleh menangkan YB Rebel. Dan disebabkan YB Rebel tak menang, seorang menteri besar daripada UMNO, orang Islam berbangsa Melayu, tidak boleh diangkat menjadi menteri besar. Itu tak apa lagi. Akhirnya UMNO terpaksa akur, bekerjasama balik dengan si Tumpuk dengan rakan-rakannya sewaktu lagi. Kalau di Johor kita terpaksa kerjasama balik dengan si Tumpuk ni tuan-tuan, maka dalam pilihan raya umum yang ke-15 saudara, sekali lagi kita terpaksa bekerjasama dengan si Tumpuk. Daripada 122 kursi saudara yang UMNO bertanding pada tahun 2018, 120 ni mula-mula kita kena bagi PAS 26. Berapa tinggal? 96. Masa Muhyiddin parti tepi jalan, belum jadi Perdana Menteri, parti dia bertanding pilihan raya umum yang ke-14, 55 kursi. Daripada 55 kursi, mereka menang 28%. Dia menang 13 kursi. UMNO bertanding 122, menang lebih 48%, kita menang 54 kursi. Tetapi tuan-tuan, ketika dia bukan Perdana Menteri, dia bertanding 55, lepas tu dia jadi Perdana Menteri, boleh tak kita bagi dia 20 kursi? Boleh? Tak boleh. Busuk-busuk dia akan minta 46 kursi. UMNO ambil lebih tak apa, 50 kursi. Kalau ini berlaku tuan-tuan, belum pilihan raya, keputusan yang dicapai oleh BN lebih buruk daripada pilihan raya umum yang ke-14. Nampaklah? Agak-agak tuan-tuan, ketika pilihan raya tu, katalah UMNO menang semua, PAS menang semua, Bersatu menang semua, kita dapat bentuk kerajaan 122 kursi. Katalah orang lain semua kalah, yang lagi 100 kursi dia menangi oleh Pakatan Harapan. Agak-agak tuan-tuan, siapa Perdana Menteri tuan-tuan? Siapa Perdana Menteri? Ketika dia hanya menang 13 kursi, PKR menang 49 kursi, dia Perdana Menteri tuan-tuan, Bersatu. Bila dia bergabung dengan kita 42 kursi, dia ada 13 kursi. Daripada 13 tu, dia ada 32 kursi. Daripada 32 kursi ni tuan-tuan, 16 dia tuik daripada kita, 9 dia tuik daripada PKR. Kita terpaksa bagi dia jadi Perdana Menteri. Agak-agak tuan-tuan, dia menang 46 kursi tuan-tuan. Besar mana kepala dia tuan-tuan? Agak-agaknya kalau dia kata dia nak Perdana Menteri, kita tak bagi tuan-tuan, apa akan terjadi? Dia akan bawa 46 kursi ni, saudara, dia bawa pergi ke PKR, DAP, PAN. Dia kata, kau nak bagi aku jadi Perdana Menteri tak?
Kalau aku jadi Perdana Menteri, 5M kau jangan bimbang, kau tak akan masuk penjara balik. Anwar Ibrahim, kau jangan bimbang, status kau pengampunan, kita akan bagi pengampunan penuh. Sekarang ni tak lama lagi 22 Mac tuan-tuan, Anwar Ibrahim mungkin status dia sebagai wakil rakyat pun akan goyah. Sebab dah pergi ke mahkamah, keabsahan pengampunan yang dia dapat ni, dia orang kata bukan pengampunan penuh, hanya pengampunan biasa. Dia tak patut jadi wakil rakyat. Jadi kalau boleh nyanyi, okey tak apa, engkau kita bagi confirm pengampunan penuh, kita bagi TPM pula. Agak-agak anda boleh terima tak tuan-tuan? Terima. Saudara, lepas tu kawan-kawan kita yang dalam UMNO ni ada juga 1-2 orang jadi baru ada tuan-tuan. Dia cuma perlu 2 orang saja. Agak-agak dia boleh dapat. Dia dapat tuan-tuan, dia ada 148 kursi. Bila ada 148 kursi saudara, dia ada 2/3 majoriti tuan-tuan. Bila dia ada 2/3 majoriti saudara, perkara yang paling penting yang dia dah ingat dalam kepala, orang Melayu tak boleh percaya, orang Melayu sokong UMNO. Maka apa yang dia akan buat? Dia akan tambah kursi-kursi di kawasan DAP tuan-tuan. Contohnya Seputih, satu kawasan parlimen 100,000 lebih. Bukit Bintang 100,000 lebih. Lepas ni satu kawasan parlimen pecah 3. Dia orang dah Tun Mahathir ni tu sahaja, dia nak buat lagi 30 kawasan parlimen di kawasan Cina, kawasan DAP. Sebab dia yakin DAP tak akan bagi undi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia memerintah tuan-tuan, baru 42 orang DAP ni, kita dah sakit kepala. Kedudukan hak istimewa orang Melayu hancur lebur. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan diperkotak-katikkan, betul tak? Kedudukan bahasa Melayu diperlekeh. Wajib Kohilen pernah jadi wakil rakyat tuan-tuan. Dia pernah jadi timbalan menteri, menteri luar tuan-tuan. Saya pernah pergi ofis dia dulu. Sesalah saya nak beritahu tuan-tuan, hebatnya Wajib Kohilen ni. Bila parti kita kalah, dia setia kepada kita lebih daripada dia setia kepada gerakan tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan setakat tu, ramai orang pertikaian kenapa kita bagi kursi lebih kepada MCA, kenapa kita bagi kepada MIC. Saya nak beritahu tuan-tuan, dikala 97% orang Cina tak menyokong Barisan Nasional, rakan-rakan kita daripada MCA tetap berdiri teguh bersama kita. Dia tak lari tinggalkan macam gerakan. Betul tak betul? Kita ucapkan tahniah kepada Wajib Kohilen yang telah meninggalkan gerakan yang tiada prinsip, yang tinggalkan kawan ketika kawan sedang susah. Saudara, MIC juga tak tinggalkan kita, dia tetap setia bersama dengan kita. Takkanlah daripada 37 kursi yang kita dah dapat, kita tak boleh bagi 4 kursi kepada MIC tuan-tuan. Nak menunjukkan ada kemajukan rakyat di Malaysia ni, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu, takkan 4 kursi tak boleh bagi. Saudara, kalau tuan-tuan silap pangkah tuan-tuan, ini kita Johor, tetapi dia akan menyebabkan akhirnya kita terpaksa bekerjasama dengan Bersatu. Dan kalau kita bekerjasama dengan Bersatu, kita tak nak bagi dia jawatan Perdana Menteri balik, dia bawa kursi 46 tu pergi ke Pakatan Harapan, dia tarik lagi 2 orang, dia ada 2/3 tuan-tuan. Pada ketika itu dia boleh tambah 30 lagi kursi kawasan di kawasan DAP. Kalau 42 pun kita sakit kepala. Cuba bayangkan kalau mereka mempunyai 72 kursi tuan-tuan. Mampu tak mampu kita tuan-tuan. Saudara, itu sebabnya saudara, amat penting jangan sampai ada seorang pun anak kita yang sudah berusia lebih 18 tahun yang sudah layak mengundi, jangan sampai ada seorang pun tak keluar mengundi. Tak kira lah apa alasan, jangan sampai ada seorang pun tak keluar mengundi, yang menyebabkan akhirnya kita tidak boleh membentuk kerajaan di negeri Johor. Kerana bila kita tak boleh membentuk kerajaan di negeri Johor,
Yang rugi orang Melayu juga tuan-tuan. Yang tak boleh diangkat menjadi menteri besar ialah calon menteri besar ialah calon menteri besar daripada UMNO, calon menteri besar yang beragama Islam, calon menteri besar daripada orang Melayu. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi boleh kita undi orang Pilihan pada 12 Februari boleh? Boleh. Kita pangkal apa? Kita pangkal Dacing. Kita pangkal apa? Dacing. Kita pangkal apa? Dacing. Dacing tuan-tuan. Kerana lambang dacing je yang kita akan nampak di pusat pembuangan undi nanti. Saya yakin tuan-tuan malam ni boleh berjanji setia untuk memberikan sokongan padu kepada YB Raymond kita. Boleh? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, terima kasih. Dengan ucapan dan perangan yang bahagia, Dr. Rahman Adam bin Dr. Rahman bin Adam, aktivis UMNO. Semoga kita semua dapat serahkan amanah dan tanggungjawab pada 12 September. Mengenai ucapan Dr. Rahman bin Adam, Dr. Maka Susana, bagi doa selamat dan perangan kisah semasa raya bagi 2012. Ini majlis Musliman bagi itu dengan UMNO yang diberikan dengan iman di tempat yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masa